بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين والسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayat yang bermaksud bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Wal furqan, dan menjelaskan perkara-perkara benar dan perkara-perkara yang salah. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama berhimpun di surau ini setelah kita melaksanakan tuntutan Islam agama kita, berbuka berjamaah, salat maghrib berjamaah. Sementara masuknya waktu Isyak, kita mengambil ruang dan peluang ini untuk mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar tazkirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di dalam kitab hasanah kita dan untuk dirasainya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti insyaallah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ayat yang Ustaz baca tadi dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan kita sebut dengan macam-macam nama, tuan-tuan. Bulan puasa, bulan barakah, bulan hidayah, bulan keampunan. Di dalam ayat ini Allah kata Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran, untuk menjelaskan kepada kita bahawa Ramadan dengan Al-Quran ada suatu tarikan yang begitu hebat untuk umat Islam melihat ia sebagai suatu keutamaan. Jangan lihat ia sebagai satu alat setakat kajian ataupun alat untuk dijadikan bacaan, tetapi lebih daripada itu. Dia ada kaitan dengan kehidupan dunia kita sampai ke akhirat. Maka sebab itulah Allah sebut di dalam ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
di mana Ramadan ini matlamat sebenar untuk melahirkan hamba-hamba Allah yang ada sifat ketakwaan yang begitu hebat kepada Allah. Maka bagaimana kita nak isi Ramadan itu? Persoalannya bagaimana kita nak setiap inci Ramadan itu diambil peluang oleh orang Islam supaya akhirnya dia akan menjadi hamba Allah yang benar-benar memiliki sifat takwa, la'allakum tattaqun, yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang lain. Maka kita lihat tanpa ada jemputan ataupun ada surat pekeliling ataupun tanpa ada mana-mana arahan daripada jabatan-jabatan ataupun daripada ketua-ketua kampung dan seumpamanya, dengan sendirinya tuan-tuan muslimin muslimat, orang Islam bila tibanya Ramadan, mereka pandai untuk membelik-belik Al-Quran. Mereka jadi pandai untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus Al-Quran, untuk liqa dan perbincangan berkenaan dengan Al-Quran. Sebenarnya inilah fitrah semula jadi yang dilupai oleh umat Islam. Setahun kita terbiar dan dibiarkan kerana mungkin terlalu terpesona dengan hawa nafsu ataupun ajakan-ajakan syaitan, yang kadang-kadang kita tersasar daripada tujuan sebenar kehidupan kita, yang sudah ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Seumpama disebut oleh Nabi SAW, umat Islam ini umat fitrah. Umat fitrah. Maka tak kita terperasan sebenarnya kenapa Ramadan itu bulan fitrah. Bulan ini bulan fitrah, dan zakatnya nama zakat fitrah. Kerana Ramadan mengembalikan kita kepada fitrah yang sebenar. Cuba kita lihat tuan-tuan, selain daripada Al-Quran, umat Islam bila tiba Ramadan, dengan sendirinya kita rasa surau masjid itu mesti dihampiri, didekati. Dan sambutan umat Islam terhadap surau dan masjid terlalu berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Subuhnya ramai, zuhur, asar, dan lebih-lebih lagi isyak, tuan-tuan. Berduyun-duyun datang ke surau masjid, dan tanpa tidak ada jemputan dan tidak ada pelawaan daripada mana-mana pihak secara khusus. Tetapi orang Islam itu dengan sendirinya, tuan-tuan, dia merasai bulan ini bulan berkah, bulan ini bulan kemuliaan, keampunan daripada Allah. Maka dengan sendirinya, dengan bahasa yang mungkin agak keras, dalam bulan Ramadan umat Islam nampak jalan untuk pergi ke surau, nampak jalan untuk pergi ke surau. Habis Ramadan buta, dan tidak nampak terus. Maknanya kita lihat di sini hanya Ramadan. Kerana Ramadan, sebab Ramadan itu namanya Ramadan, maka umat Islam mendapat petunjuk daripada Allah untuk mendekati rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena perbetulkan semula. Kefahaman terhadap bagaimana kita nak menjadikan Ramadan itu sebagai pengencas kepada bateri iman kita yang ada dalam badan kita ini, supaya ia sentiasa mendapat bekalan power itu bukan hanya 30 hari, tuan-tuan, tetapi setahun selepas itu. Inilah yang kita kena cari. Yang pertama iaitu hampirilah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kerana Ramadan. Bukan kerana Ramadan, tuan-tuan. Ramadan hanya asbab. Banyak asbab-asbab yang Allah jadikan untuk kembalikan kita semula kepada fitrah. Tetapi Ramadan ini luar biasa. Luar biasa, di mana anugerah ataupun hadiah daripada Allah untuk umat Islam yang berpuasa ini supaya kembali semula kepada fitrah. Pertama, hampirilah surau-surau, masjid-masjid, tetapi bukan untuk melaksanakan tarawih sahaja.
kita ni tarawih je. Kerana tarawih itu isyak aman. Kerana tarawih. Sedangkan dalam kitab fiqh keutamaan pernah disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan kenapa umat Islam masih lagi mengalami salah faham yang ketara berkenaan mana yang sepatutnya diutamakan dan mana sepatutnya ditakhirkan di dalam melaksanakan amal-amal Islam ini, supaya bila yang utama itu diutamakan, dia akan membawa kepada bimbingan daripada Allah tepat sebagaimana ianya ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kefahaman solat sunat tarawih dengan kefahaman solat isyak. Mana yang penting? Isyak ke solat sunat tarawih? Dan seluruh kefarduan tuan-tuan, isyak itu lebih aham daripada solat-solat tarawih. Tetapi Ramadan dia terbalik. Orang Islam lihat sunat tarawih itu lebih diutamakan, sehingga untuk 10 yang pertama ni tuan-tuan, suatu perkara yang pelik bin ajaib, pelik binti ajaib, di mana bukan dia seorang je. Kita bukan menghidupkan, dan ini ada asas di dalam Islam. Kenapa orang Islam menghadirkan diri ataupun mendaftarkan dirinya ke rumah Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini, khususnya pada waktu isyak seperti ini. Ini nak masuk waktu isyak. Kita akan lihat selepas ini perkara yang tak pernah kita lihat dalam bulan-bulan yang lain. Berduyun-duyun orang Islam, penduduk setempat ataupun orang Islam itu mendekati, menghadiri rumah Allah dengan bawa isterinya, ada anaknya, kalau atuknya adalah atuknya sekali, bawa habis bagi. Sedangkan kita tak lihat suasana itu dalam bulan lain. Ada asas apa ke? Orang Islam datang ke surau begitu ramai dalam bulan Ramadan. Ustaz percaya bukan kerana isyaknya, tetapi kerana tarawih. Walaupun di sana tuan-tuan ada fadilat yang begitu besar yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan kita menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Dan siangnya kita berpuasa, malamnya kita menghidupkan dengan ibadat-ibadat sunat yang disunatkan. Umpamanya sunat tarawih, sunat qiyamul lail, sunat witir, ataupun i'tikaf dalam masjid. Ini adalah ada fadilat, bukan langsung tidak ada fadilat. Tetapi kita mesti lihat matlamat kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berikan kepada kita Ramadan 30 hari itu di dalam 12 bulan. Kenapa adanya Ramadan, dan kenapa kita mesti lalu Ramadan itu selama 30 hari dengan berpuasa siangnya dan malamnya kita beribadat. Sebenarnya sebagaimana saya sebut tadi tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah nak kembalikan semula kita kepada fitrah. Nak kembali semula kepada fitrah. Dan dalam ayat yang kedua tadi Ustaz baca, mudah-mudahan 30 hari proses ini akan melahirkan suatu produk umat Islam yang benar-benar berkualiti, di mana jiwanya ada isi, ada kandungan, tidak kosong dan lapang. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana untuk kita mengisi Ramadan ini sehingga kita dapat pil yang namanya takwa itu untuk kita berikan kepada jiwa kita, kepada jasadiah kita ini, yang sampai ke saatnya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya akhirnya kita menjadi hamba yang sebenar kepada Allah, bukan di luar saja kita berkata iman, di dalamnya kita lawan ataupun kita memberontak jiwa kita bila berhadapan dengan Islam. Ini yang diistilahkan oleh ulama, iaitu al-munafiqun wal munafiqat. Kedatangan Ramadan adalah rahmat daripada Allah untuk membersihkan hati-hati manusia, jiwa-jiwa yang rosak ini, supaya kembali semula menjadi fitrah dari kalangan orang-orang yang berbohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yang bermaksud, kata Nabi SAW, apabila datangnya Ramadan dan dosa kamu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kamu harap kamu dapat kebaikan dalam bulan-bulan yang lain. Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Ramadan itu memang satu anugerah, hadiah daripada Allah. Allah nak ampunkan dosa kita. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kerana akidah, iman tu akidah. Dia berpuasa sebab akidah. Di mana persoalan akidah ini dibincang dalam Islam, iaitu kita puasa kerana taat pada perintah Allah. Kita puasa sebab kita kasih kepada Allah. Ini dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, dua syarat yang besar untuk dikatakan benar-benar beribadah dalam Islam, dua syarat saja. Jadikan syarat yang pertama kerana kasih pada Allah, yang kedua kerana taat pada Allah. Bukan kerana nama itu Ramadan. Nah, ulama pernah yang menyebut kalau orang yang melalui proses Ramadan ini kerana Ramadan, maka dia jadikan Ramadan itu sebagai Tuhan dia. Nah, sedangkan Tuhan kepada Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertuhankan kepada Allah, tidak bertuhankan kepada Ramadan, dia tidak ada expired, tidak ada tamat tempoh. Nah, habis 30 hari tetap Allah itu juga yang dia sembah, tetap itu juga amal ibadah dia. Nah, kalau dia boleh istiqamah, nah, menghadirkan diri setiap 5 waktu dalam ke masjid, maka dia istiqamah. Habis Ramadan dia tetap menghadirkan diri ke masjid sebab bukan kerana Ramadan, kerana Allah. Dia berubah kerana Allah. Kalau dia boleh membaca Al-Quran dengan bertadarus, nah, dengan ada liqa, dengan ada perbincangan, maka diteruskan. Bukan hanya 30 hari. Sebab dia baca Quran bukan atas nama Ramadan, kerana sayang dan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia boleh bersedekah sehingga menampakkan kekuatan ekonomi yang ada pada dia, memberi impak dan kesan kepada ekonomi umat Islam, maka diteruskan sifat derma ini ataupun suka memberi sedekah ini dalam bulan-bulan yang lain, bukan hanya setakat Ramadan saja. Pada perkara-perkara yang disunatkan, sedekah yang sunat, wajib itu wajib kena keluarkan, zakat-zakat yang wajib tu. Begitulah juga dengan amalan yang lain. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah kerana Allah masih menghidupkan, Allah masih panjangkan nyawa kita ini untuk sekali lagi bertemu dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Tetapi bukan hanya 30 hari. Kita berniat, bernawai itu untuk terus beristiqamah menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghidupkan bacaan-bacaan Al-Quran, untuk menghadiri kuliah-kuliah, dan untuk meneruskan apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan, walaupun habis Ramadan itu 30 hari terus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu lagi ayat 5 minit ya, insyaAllah, Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud alif lam mim, huruf muqatta'ah yang kita tak tahu makna surah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tanya kita, adakah manusia itu bersangka aku akan biarkan mereka hanya berkata kami beriman, amanna, wa hum, sedangkan mereka la yuftanun, tidak diuji. Mereka tidak diuji oleh Allah. Allah sebut sampai itu, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kamu. Afala ya'lamanna alladziina sadaqu, dan ujian itu sehingga tahulah Allah siapakah yang benar imannya itu.
wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan tak sampai tahulah Allah dengan ujian itu siapa yang dusta imannya. Ayat ini Allah nyatakan tentang bagaimana Allah nak lihat. Nah, yang kita sebut kita beriman kepada Allah. Nah, dan Allah akan uji kita dengan pelbagai bentuk ujian, nah, mihnah, fitnah, dalam kehidupan kita ini, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang beriman di luar dan di dalam. Nah, di luar ini zahir, di dalam itu hati kita. Nah, kerana apa? Yang banyak durhaka kepada Allah hati manusia. Maka sebab itu Allah uji bukan kerana hati manusia. Allah uji kerana zahir manusia untuk melihat hati manusia itu benar-benar beriman ataupun tidak. Maka sebab itu ramai yang tak tahan dengan ujian. Nah, ramai yang berkata beriman kepada Allah mulutnya sahaja. Bila Allah uji dengan syariat, Allah uji dengan hilang umur, ini yang tak sedap. Uji dengan hilang umur. Nah, umur kita ni bukan makin banyak, makin sikit. Yang depan tu memang makin banyak. Nah, depan ni pun tahu, tak tahu, makin sikit. Nah, sebab Allah dah letak dah tarikh wafat kita, kita je tak tahu. Nah, pukul berapa, minit berapa, saatnya pukul berapa, nah, hari apa, Allah dah tahu dah. Kita je tak tahu. Maka makin ke depan, makin kita hidup, kita menghampiri kematian kita. Bila menghampiri kematian ini, umur kita makin sikit. Yang hilang itu kita tak sedar. Allah, kadang-kadang kita, Allah, aku dah 60 tahun, aku dah 50 tahun. Itu ujian daripada Allah. Sebab itu 40 itu tuan-tuan, 40 menjadi asas kepada perubahan. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dah lebih 40 tahun, berhati-hati dan beringatlah tuan-tuan. Sepatutnya hati kita makin lembut dengan Islam, dengan amal-amal Islami, dengan kerja-kerja Islam, dengan perjuangan Islam, dengan masjid, surau dan tazkirah. Bukan makin keras. Kalau kita semakin keras, Allahu Akbar, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita menjadi lembut, menjadi lembut untuk kita beramal dengan Islam, dan kita menerima agama kita dengan sepenuh tanggungjawab, dan kita laksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup setakat saja pada malam ini, masa yang begitu sempit. InsyaAllah. Dah masuk isyarat. Ustaz, lupa ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebagaimana sebut tadi, beristighfar. Istighfar, muslimin muslimat rahimakumullah, satu perkara yang paling senang, dan banyak kelebihannya, terlalu banyak dengan cara-cara yang lain. Sebutnya terlalu senang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kelebihan terlalu banyak. Kalau tak percaya, cuba amalkan. Maknanya 50 kali ataupun 100 kali cuba amalkan satu minggu, kita akan mendapat jiwa yang cukup tenang, setenang-tenangnya, seperti air di sungai yang tenang. Cuba istighfar. Jangan orang yang nak melazimkan lidahnya dengan istighfar. Di mana istighfar itu dia akan melahirkan sesuatu kekuatan dalaman. Kenapa? Kerana kita bermohon keampunan daripada Allah, dan Allah itu pintunya Ghafurur Rahim. Sentiasa menerima taubat kita, dan kita tak bertaubat, bagaimana Allah nak menerima taubat kita? Maka istighfar itu, kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, sesiapa yang nakkan anak, tak ada anak, banyakkan istighfar. Sesiapa yang banyak masalah, banyakkan istighfar. Allah akan permudahkan urusan kehidupan. Sesiapa yang nakkan kerja,
banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Sesiapa nak kekayaan, nak jiwanya kaya, nak hartanya kaya, banyakkan istighfar. Nakkan isteri, banyakkan istighfar. Betul. Tapi biarlah jangan jangan kita tak lihat pada kedudukan kita. Sebab beristeri lebih daripada satu itu sesuatu yang sunat. Boleh sekiranya kita bukan berkemampuan. Jangan kerana orang kahwin dua, kita nak kahwin dua. Kita dia tak masuk dia lagi dah buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar kerana Allah jaga. Illal ladzina tabu wa aslahu wa antasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Allah sebut nak jadi orang beriman ini, law kana ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakat. Kita nak berkat, kena jadi orang beriman. Nak jadi orang beriman, kena banyak istighfar kepada Allah. Lalu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditafsirkan oleh ulama dalam berhadapan dengan ayat-ayat yang Allah kata beristighfar itu perkara yang sangat-sangat dituntut di dalam Islam, sehingga Allah kata kecuali orang-orang yang bertaubat, beristighfar kepada Allah dan mereka kembali berpegang kepada Islam, agama Allah ini, dan mereka memperbaiki segala amal ibadahnya, dan mereka ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minin mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Tuan-tuan, sebenarnya biasalah ustaz bawa tabung, ustaz ada sekolah Mu'tafiz Darul Fikhi. Pelajar sekarang dah ada 24 orang. Alhamdulillah. Dah ada yang layak jadi imam, dah ada yang sampai ke cukup ni. Baru berapa tahun lepas mereka dah boleh menghafal, ada yang 11 juzuk, ada yang 15 juzuk. Alhamdulillah. Ada yang yang cepat. Jadi pembinaan masih diteruskan tuan-tuan, dan untuk membina bangunan 3 tingkat, kerana asrama untuk 23 orang ni dah penuh dah. Sekiranya ada penerimaan lepas puasa ni tak menerima dah. Sempit sangat asrama tu. Dia ustaz masjid yang banyak tu, ustaz kerak 2 nak pelewu buat asrama. Dan tu memang full untuk 25 orang. Lepas ni kalau ada pelajar daftar tak boleh masuk. Tunggu nak buat asrama lain. Maka kami berjadang ada ruang yang ada tanah di sebelah masjid itu untuk dibina bangunan untuk 3 tingkat. Jadi untuk sementara tingkat bawah untuk dijadikan asrama yang sementara. Maka kami perlukan dana bantuan tuan-tuan muslimin muslimat semua. Mudah-mudahan proses pembinaan ini berjalan lancar untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk menghafal dan mempelajari ilmu Islam di Mu'tafiz Darul Fikhi. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salatu wassalamu. Allahumma ja'alna min allazina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin.